Jangan gelak Is. Tak. Kita benci macam saya lah. Benci macam mana pun dengan pengkhianat, tuan-tuan. Saya tak pernah ugut bunuh. Ada satu cerita menarik saya nak bawa ni, tuan-tuan, berkenaan dengan kemelampauan dalam agama. Lelaki tawar 5 juta ringgit bunuh PM di penjara 6 bulan. Seorang pemandu lori terkejut dan menangis setelah Mahkamah Session hari ini menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan kerana membuat hantaran mengancam di TikTok untuk membunuh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hakim N. Priscilla Hemamalini menjatuhkan hukuman ke atas Faizal Muhammad 35 selaku orang kena saman setelah dia mengaku bersalah terhadap tuduhan itu dan memerintah menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Menurutnya, petuduhan itu didakwa melalui perkhidmatan aplikasi TikTok menggunakan nama profil Jai Adani 89 secara sedar membuat dan memulakan penghantaran dengan menggunakan perkhidmatan komunikasi yang mengancam, sifatnya seperti mana, hari ini aku nak transfer 5 juta kepada sesiapa yang nak, tapi kena buat kerja sikit lah, tembak mati PMX dan menteri-menteri bodoh dan geng-geng DAP dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Hantaran itu dibuat dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Okey. Pertuduhan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan boleh dihukum penjara di bawah Seksyen yang sama. Yang ni, tuan-tuan, sebenarnya maksimum 50,000, penjara maksimum setahun atau kedua-duanya bagi sebahagian daripada kesalahan. So, dia kena penjara 6 bulan. Mula-mula diminta supaya OKS dikenakan hukuman setimpal. Alright. Faizal tidak diwakili peguam merayu hukuman denda kerana dia baru mendapat pekerjaan lain. Faizal yang tidak diwakili peguam merayu hukuman denda kerana dia baru dapat kerja dan gaji dia hanyalah 2,000 sebulan. Dia menanggung 2 anak berumur 7 dan 8 tahun serta ibu yang menghadap sakit jantung. Isteri saya tidak bekerja. Saya ada banyak hutang yang belum dibayar. Dan kelengkapan sekolah anak tak beli lagi. Oleh itu saya mohon mahkamah untuk bayar denda kerana saya gaji 5 atau 6 hari bulan, katanya. Tuan-tuan, offer tadi dia punya sembang hari ini aku nak transfer 5 juta kepada sesiapa yang nak. Nak transfer ni 5 juta. Tapi bila merayu, isteri saya tak bekerja. Saya banyak hutang. Gaji saya 2,000 je sebulan. Tuan-tuan, jangan gelak Is. Tak. Kita benci macam saya lah. Benci macam mana pun dengan pengkhianat, tuan-tuan. Saya tak pernah ugut bunuh. Itu poin saya. Saya benci pun mana-mana dengan Muhyiddin Yassin, dengan Azmin Ali, dengan Zuraidah Kamarudin. Tak pernah saya buat ugutan bunuh. Bagi saya itu melampau. Kita benci politik. Betul Saya ni terus terang saya kata. Saya benci politik. Dari segi politiknya saya benci. Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Zuraidah Kamarudin. Tetapi itu tidak mengeluarkan mereka daripada rang undang-undang. Itu tidak mengeluarkan mereka daripada Islam. Mereka tak jadi kafir. Mereka tak jadi kafir harbi yang halal darahnya. Tak ada. Kita benci kerana politik dia. Selain daripada itu, kita tak benci. Dia orang Islam, dia orang Melayu. Kita jangan benci sebegitu. Tapi yang ini, tuan-tuan, 5 juta. Kau menangis. 2,000 gaji, menangis. Nak tanggung 2 anak, ibu sakit jantung. Sekarang ini, yang sengsara siapa, tuan-tuan? Yang sengsara bukan dia. Dia senang lepak lah dalam penjara 6 bulan. Anak dia. Ibu dia yang sakit jantung. Isteri dia yang tak bekerja. Dia mengaku bersalah, tidak diwakili oleh peguam. Saya nak tanya kepada walaon-walaon ni. Yang mana pentaksub ni? Korang rasa pemimpin korang di mana? Korang rasa pemimpin korang kat mana sekarang ni? Di mana yang suara membela korang tu, di mana? Sampaikan apa orang kata geng-geng PN Saitro pun dok maki pemimpin mereka, tak membela mereka. Pergi buat laporan polis, laporan SPM, sorang-sorang je pergi. Pemimpin mereka langsung tak ada. Tuan-tuan, kita boleh berbeza politik. Saya tak ada masalah. Tuan-tuan nak kritik Anwar Ibrahim, tuan-tuan tak setuju dengan polisi Anwar Ibrahim, silakan. Itu tak ada isu. Tetapi bila tuan-tuan dah mulakan pendekatan melampau sebegini, kafir mengkafir. Saya baru tengok cerita Sang Pencerah, pengasas Muhammadiyah Indonesia. Menarik cerita tu, tengok kat Netflix. Sang Pencerah.
Bila dia berdakwah membawa Islam yang sebenar, dia dituduh sebagai kafir. Dia dituduh sebagai orang kafir. Sekarang ini Muhammadiyah ada lebih 50 juta penduduk, ada lebih 40 universiti, ada lebih 1000 pesantren ke sekolah dan sebagainya. Dia punya keluasan dia di seluruh Indonesia, kita kata. Tuan-tuan, saya nak cerita. Kita nak buat perubahan ni memang susah. Dan orang akan kata macam-macam kepada kita. Termasuklah kita ni liberal, kita ni kafir, kita ni apa orang kata pendokong kepada kekufuran, kekafiran, kepada orang kafir. Dia akan kata macam-macam kepada kita. Tapi percayalah, kalau selagi mana kita percaya kepada perjuangan kita, insya-Allah kita teruskan. Kita percaya kita nak buat pembaharuan yang betul. Kita teruskan. Kemelampauan dalam agama ni tuan-tuan, saya tak kata Mamat ni sebagai orang PAS, saya tak kata. Tetapi siapa boleh menafikan bahawa dia terkesima dengan ajaran PAS yang melampau? Siapa kata dia tidak tertrigger dengan kemelampauan beragama dan berbangsa yang dibawa oleh parti-parti politik, kaum dan juga agama? Siapa kata? Tuan-tuan, the blood actually in your hand as well. Darah dia tu berada di tangan tuan-tuan juga. Dan sekiranya dia termakan dengan kata-kata tuan-tuan dan puan-puan, dosa itu tuan-tuan juga kena tanggung tau. Yalah, tuan-tuan tak akan menanggung dosa dia kata macam tu. Tetapi tuan-tuan menanggung dosa sebab dia dah jadi jahil disebabkan oleh perkara tersebut. Bagi saya, mereka yang fanatik dan melampau dalam perkara agama ini, mereka adalah orang yang jahil dan orang yang bodoh dalam berilmu. Dia tak ada ilmu sebenarnya dalam agama. That's why dia fanatik, and that's why dia taksub, and that's why dia melampau dalam beragama. Kalau dia ada ilmu dalam agama, dia tak akan jadi macam tu. Orang berilmu dalam beragama, dia faham bahawa perbezaan politik adalah ijtihad. Muhyiddin Yassin kata demikian, saya tak setuju. Saya berijtihad mengatakan pendapat dia salah, polisi dia salah. Setakat itu je. Tetapi kami tak pernah kata Muhyiddin Yassin itu kafir. Muhyiddin Yassin itu halal darahnya. Muhyiddin Yassin itu boleh dibunuh. Tak pernah. Tuan-tuan dah ikut live saya bertahun. Ini masuk tahun keempat dah. Daripada tahun 2020, 2019. Tuan-tuan dah ikut live saya bertahun. Pernah ke saya cakap macam tu? Ini Mamat yang baru pegang TikTok. Gaji 2,000 sebulan. Anak 2 orang. Pendapatan pun tak seberapa. Isteri tak kerja. Tiba-tiba engkau berlagak lebih daripada orang politik. Ini masalah dia. Korang ingat. Okay, saya nak bagi tahu. Korang ingat. Korang guna fake account. Kerajaan tak boleh detect ke? Korang ingat, korang guna fake account, SKMM tak boleh detect ke? Tuan-tuan, hari tu masa saya ditanya oleh polis IPD, IPD Ceras, dia kata dia tengok live saya. Dia tengok live saya, dia tengok live Papukari, dia tengok live Papagomo, dia tengok live Yani, dia sebut nama Yani tau. Dia tengok live, live AMG, dia tengok, dia kata. Dia tengok, bukan dia sahaja. Ramai lagi pegawai-pegawai ini juga tengok. Nak melihat apa perkembangan politik, siapa yang bercakap. Bukan setakat dia tengok, dia tengok komen-komen kat bawah tu pun dia tengok tau. Dan mana-mana komen yang dia rasa menggugat, dia akan screenshot. Bukan, dia tak akan pergi rumah tuan-tuan, jangan risau. Tetapi kalau sekiranya ada orang buat laporan terhadap komen tuan-tuan, yang jelek, itu di bawah SKMM, Akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Yang tadi tu 233. Penjara 1 tahun, denda 50,000. Maksimum boleh kena. Termasuklah kata-kata yang menghina. Termasuk kata-kata yang mengutuk. Termasuk kata-kata yang menyakitkan hati. Tolak tepilah perkauman, agama tu satu cerita yang tu memang drastik lah. Itu semua di bawah SKMM tau. Kalau saya buat laporan polis lah kan. Tapi saya suka. Walak-on ni. Kalau tak ada walak-on ni, macam apa kata? Macam sunyi pula kehidupan kita kan. Tapi balik kepada kita tadi, kemelampauan dalam politik dan beragama. Bukan politik sebenarnya. Dia bukan politik. Bukan melampau dalam politik. Melampau dalam apa saja. Politik satu hal. Agama pun sama. Melampau dalam agama, melampau dalam berbangsa pun sama. Dia akan menjadikan kita satu manusia, satu umat yang bodoh sebenarnya.
Jadi fikirlah.